ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wala ma ba'. Kita sambung pengajian kitab Sirah Nabawiyah yang melalui kitab asal Arabnya, iaitu Ar-Rahiqil Makhtum. Muka surat 400 kan. 400. Kepahlawanan yang luar biasa. Hari itu seorang sahabat tu nama apa? Talhah bin Ubaidullah, yang jadi pengawal Nabi yang terakhir, sehingga dia dah banyak luka dah pun masih mempertahankan Nabi ketika musuh mula serang Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kata semua pahala orang perang Uhud tu semua masuk ke dalam akaun Talhah bin Ubaidillah. Kenapa? Dialah yang mempertahankan Nabi. Itu yang cerita dulu lah, sebab nak ingat nama dia tu kan, Talhah bin Ubaidillah. Masya-Allah. Okey, kita tengok kepahlawanan yang luar biasa. Tentera Islam mempamerkan semangat kepewiraan dan pengorbanan yang hebat. Ni masih dalam saat-saat ketika tentera Islam diserang oleh musuh dalam perang Uhud, dalam peperangan Uhud. Tiada tolok bandingnya dalam sejarah Abu Talhah memagari dirinya sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Abu Talhah bin Ubaidillah tadi, sambil mengangkat dadanya untuk melindungi baginda dari panahan musuh. Angkat dada, dia dah terbaring dah. Bila nak panah tuju Nabi di belakang dia, dah terbaring luka. Bila datang nak panah, dia angkat badan, dia lonjak badan bagi panah tu kena badan, jangan kena Nabi belakang. Biar badan dia dibenting Nabi. Ini yang Nabi kata, jangan kamu mencerca sahabatku, walaupun kamu sanggup derma emas sebesar gunung Uhud, tak sama pahala dengan sahabatku yang bagi sebelah biji kurma. Kan? Tengok bagaimana pengorbanan sahabat ni, sanggup biar dia mati tak apa, biar dia susah tak apa, yang penting Nabi selamat. Yang ni yang hati mereka yang cekal cinta kepada Nabi tu luar biasa. Sebab tu amalan dia sikit-sikit pun pahalanya besar. Puncanya cinta pada Nabi luar biasa. Dia di hadapan Rasulullah mengangkat dadanya untuk melindungi baginda dari panahan musuh. Sayyidina Anas berkata, semasa perang Uhud, tak kala manusia berjauhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abu Talhah berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membentengi baginda dengan perisainya. Abu Talhah adalah seorang yang mahir memanah dan sangat kuat menarik tali panahnya. Maksud dia bila panah boleh pergi jauh dan laju. Pada hari itu 2 atau 3 busur panah patah di tangannya kerana terlalu kuat dia tarik. Kan, benda busur tu lah kan, dia tarik pum dia patah, punya kuat. Ketika itu ada seorang yang datang membawa sekantung anak panah lalu. Nabi SAW berkata, taburkan anak-anak panah itu untuk Abu Talhah, bagi Abu Talhah. Kata Anas, Nabi SAW mendongak-dongak untuk melihat sasaran panah itu ke arah musuh. Tengok panah yang dia panah tu, tengok, oh dah kena. Tetapi Abu Talhah berkata, aku pertaruhkan bapa dan ibuku. Janganlah engkau mendongak-dongak, nanti anak panah kaum itu akan mengenai. Jadi Nabi Abu Talhah letak perisai itulah yang tu kan, letak tinggi gitu. Nabi duduk lindung belakang tu. Jadi bila Nabi dongak, takut kepala Nabi lepas, datang anak panah. Itu yang dia tak bagi Nabi dongak tengok kan. Nabi nak teropong tengok anak panah dia ni kena orang ke tak kan. Jadi dia tak bagi Nabi tonjol kepala tu, takut anak panah lain datang kena kepala Nabi. Aku bertaruhkan bapa dan ibuku ni, kata-kata sumpah lah, macam kita kata-kata sumpah, kesungguhan dalam berbicara. Janganlah engkau dongak, nanti anak panah
kaum itu akan mengenaimu. Biarkan saja leherku membentengi lehermu. Masya Allah. Suruh Nabi duduk belakang betul-betul badan dia aja. Biar kalau kena mai kepada Nabi pun kena ke dia dulu. Terpacak kat dia. Dan macam tu sekali pengorbanan dia orang. Mana nak sama dengan korban kita sekarang, kan? Kita lari dulu. Lari dulu. Bagi dia lah, dia lah pergi dulu. Patut dia lah. Patut dia lah lindung Nabi. Dia bukan saya duduk kat sini saya. Macam alasan kita. Yang kata gitu, duit untuk masjid pun tak apalah, orang lain nak bagi. Macam mana nak benteng Nabi, kan? Kan, keperluan masjid, keperluan majlis pun kita tak nampak kita kena bagi. Kita nampak orang lain. Macam mana nak jaga Nabi, kan? Memang kita kalah lah. Tapi walaupun kita tak mampu secebis sikit pun nak sama dengan dia orang ni, tik kuku pun tak boleh lah kita kata, kan? Tapi kita ada peluang bersama dengan mereka kalau kita sayang dan cinta kepada mereka. Dengan cara kita baca kisah-kisah macam ni lah. Baca baru tahu, tengok dahsyatnya dia orang punya korban, kan? Selama kalau kita tak baca kisah macam ni, kita tak nampak, tak menghayati sangat pengorbanan susah payah dia orang. Macam susah payah mak ayah kita lah. Kalau kita tak cerita ke anak kita tentang mak kita dulu susah payah nak hantar kita pergi sekolah ni, kan? Jadi dia orang tak menghargai susah payah tu. Nampak senang je. Jadi kita kena cerita hal tu. Susah payah kita dulu sekolah macam mana, jalan kaki berapa kilometer, kan? Sekarang ni jempar je pun suruh hantar dengan kereta, kan? Manja-manja anak. Ngaji Quran masuk ladang getah dulu. Bawa pelita apa tu? Tong minyak, kan? Ni kampung punya cerita lah. Balik itu member pula usik hantu duk gayut kat situ, kan? Aduh, Masya Allah. Jadi benda-benda yang tu kita kena sembang-sembang kat dia orang, bagi nampak dia orang nikmat dia orang sekarang ni. Jadi dia takkan rasa nikmat bila tak rasa orang lain lebih susah, kan? Dia rasa biasa je lah, tak ada apalah. Tapi bila nampak orang lain dulu lagi dahsyat susahnya, baru dia rasa dia senang, dia nikmat sekarang ni, kan? Kalau tidak, dia duk rasa dia ni teruk dah, susah dah. Mak tak hantar pergi sekolah depan tu je, tak hantar pergi sekolah, susahnya lagi, panas, kan? Allahu Akbar, kan? Itulah. Begitulah kita kena tahu kisah susah payah sahabat ni. Sebab tu kita baca kisah macam ni, baru nampak dia orang ni pengorbanan bukan dekat korban duit, bukan korban tenaga, korban nyawa. Biar kena aku dulu, pacak kena aku dulu. Malah Sayyidina Khadijah, dia punya korban untuk Nabi SAW sampai dah dia daripada jutawan sampai habis duit lah, kan, kita kata. Sebab duit tu untuk Rasulullah semua, dakwah Nabi. Sampai dia kata, ya Rasulullah, bila dia sakit nak meninggal dunia tu, dia menangis. Nabi tenangkan dia lah, engkau dijanjikan syurga begini semuanya. Dia kata, bukan aku sedih sebab nak mati, takut nak mati dan sebagainya. Tapi dia kata, aku sedih, bimbang, takut bila aku meninggal nanti tak ada dah sponsor engkau untuk Islam. Dan dia kata, apa yang ada untuk aku, untuk kau semua. Malah dia janji, kalaulah Nabi nak kena pergi dakwah seberang sungai, ini sungai seberang sana, kan, nak kena lintas sana, tak ada duit nak buat jambatan, nak pergi sana, perahu tak ada, ambillah tulang mayat dia, tulang jenazah aku ni, aku sedekah kat kau, buatlah tulang ni jadi jambatan ke, perahu ke, boleh kau seberang ke sana. Sampai macam tu korban untuk Nabi, kan? Allahu Akbar. Jadi begitulah keadaan sahabat-sahabat yang tinggi, sayang cinta mereka pada Nabi luar biasa. Sebab tu tak boleh kita nak sebut tentang silap mereka langsung, benda yang tapi kesilapan yang mendatangkan hukum, contoh boleh kita cerita, kan? Kesilapan dia orang yang mendatangkan hukum, seperti kisah Al-Qamah, kan, derhaka ibu tu, bukan derhaka tangan, tapi dia tersilap macam tu. Jadi itu jadi antibar untuk kita. Dalam riwayat lain daripada Anas, beliau menyebut Abu Talhah berbenteng bersama Rasulullah SAW
dengan satu perisai je. Satu perisai besar mana? Gini, separuh meja je kan. Gini je. Duduk 2 orang, Nabi dengan dia. Tapi dia lebih depan sebab dia nak panah. Maksud dia ni tanpa perisai dah lah. Perisai duduk kat Nabi je. Abu Talha ialah seorang yang bijak memanah. Maka bila dia manah, Nabi SAW akan memerhatikan ke arah sasaran panahnya. Abu Dujanah berdiri di hadapan Rasulullah SAW, membentengi Rasulullah SAW dengan belakang badannya. Dia menghadap Nabi, anak panah main di belakang, tak tahan gitu. Jadi dia tak tengok ada panah, yang penting dia tengok Nabi. Kan? Biar yang penting tengok Nabi, maksudnya Nabi mesti depan dia. Kalau Nabi macam tu, takut anak panah kena Nabi. Abu Dujanah radhiyallahu anhum ajma'in membentengi Rasulullah SAW dengan belakangkan badannya, sedang anak panah datang ke arahnya, tetapi dia tetap tidak berganjak. Pacak badan ni. Anak panah kan berpuluh-puluh nak tuju Nabi, biar terpacak badan dia. Bayangkan dia masih berdiri lagi duk benteng Nabi SAW. Allahu Akbar. Masya Allah. Sangat hebat perjuangan dia orang ni. Sebab itulah memang tak ada orang yang paling rapat dengan Rasulullah dalam syurga kecuali sahabat dia. Macam ni punya korban, takkan Nabi nak rapat dengan orang lain lagi. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang lain, mengekori Utbah bin Abi Waqqas. Utbah ni musuh lah. Dia dua beradik dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia tak masuk Islam lagi. Sa'ad dah Islam dah. Dia ikut Utbah bin Abi Waqqas yang telah mematahkan gigi Seri Nabi. Anak panah dia tu, dia macam terkena gigi, patah. Lalu dilibaskan pedang, dia ikut follow nak membunuh kawan ni. Dia yang punca, gigi Nabi patah sebab kena pala anak panah tu. Lalu dilibaskan pedangnya sehingga terpenggal leher. Ya Rabbi. Tu Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian dia merampas kuda dan pedang Utbah. Sa'ad, abang dia, adik dia, abang ke adik ataulah saudara lah. Sa'ad pula bin Abi Waqqas pula sangat berusaha keras supaya dapat membunuh abang dia. Utbah tu abang, Sa'ad adik. Akan tapi dia tidak berjaya memenuhi hasratnya kerana Hatib yang terlebih dahulu menggal kepala dia. Masya Allah. Sahal bin Hanif adalah salah seorang pemanah yang mahir. Dia telah membai'ah Rasulullah SAW untuk sanggup mati. Janji, bai'ah ni janji. Kemudian dia telah melaksanakan bai'ahnya dengan tindakan-tindakan yang berjaya mengugut orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW juga turut sama memanah. Diriwayatkan daripada Qatadah bin An-Nu'man bahawa Rasulullah SAW menarik tali panah dari busarnya sehingga panah dua hujungnya, sehingga patah dua hujung, patah. Lalu Qatadah bin Nu'man, dia tarik punya kuat. Biasa tarik takat ni ya, lepas dia tarik lagi sampai hujung ni dengan hujung ni yang melengkung kan, patah. Punya kuat nak tarik tu. Busur tu yang melengkung. Yang melengkung tu yang ada tali tu. Itu anak panah. Saya pun tak nampak senang ni nak panah kan. Besar dulu. Dia orang boleh pi berapa kilometer nak panah tu kan. Dahsyat. Bayangkan Sa'ad bin Waqqas lah yang paling pakar dalam memanah. Sa'ad bin Waqqas sebab dia pernah mata dia rosak kena nak panah kan. Dia cerita dulu, terjatuh bola mata ni, Nabi ambil sumbat balik. Dia kata terus sihat. Dan mata dia lebih tajam sehingga puluh kilometer tu boleh nampak jelas. Dalam perang Khandaq, perang parit tu, dia daripada bukit ni orang tak nampak apa berlaku, dengan habuk apa semua nak nampak kan. Dia boleh ambil anak panah lebih jauh, tarik, nak tuju pasal nak panah kepada jurulatih. Kalau kita silat lah, tok guru silat kan, duk latih tentera-tentera, kalau pedang datang macam ni buat elak gini, anak panah kena kedai dia, kena tepat, kena kedai dia. Sahabat pun tak pasti pergi mana anak panah ni punya jauh kan, tak tahu kena dahi dia, baru nampak orang jatuh kan. Nabi tergelak lah kerana hebatnya Sa'ad bin Waqqas ni, panah dengan
begitu jauh dan mata dia terang benderang sampai sharp nampak itu. Rasulullah SAW juga manah diriwayatkan daripada Qatadah bin Nu'man bahawa Rasulullah menarik tali anak panah dari busernya sehingga patah dua hujungnya. Lalu Qatadah Nu'man mengambil panah itu dan disimpan di sisinya. Ambil berkat disimpan. Qatadah sendiri pada hari itu telah terkena panah pada matanya sehingga menyebabkan biji matanya terkeluar hingga ke pipi. Tapi Nabi SAW menangkup kembali biji matanya dengan tangannya sehingga menjadi lebih baik penglihatan daripada mata yang satu lagi. Qatadah pun sama kena. Sama dengan Sa'ad. Kan? Jadi Nabi sumbat balik biji mata yang jatuh tu, masuk balik dalam kelopak. Tak payah pakai bedah lah. Kan? Kita jenuh nak usung pergi hospital lagi, panggil pakar-pakar lagi. Tak elak memang tak boleh lah. Kan? Buta tu dah terkeluar lah. Nabi ambil sumbat je barakah dan mukjizat tangan Nabi SAW. Abdul Rahman bin Auf berjuang bermati-matian sehingga mendapat kecederaan pada mulutnya dan gigi-gigi hadapannya tertanggal dari gusi, patah gigi. Dia juga mendapat 20 luka atau lebih. Macam mana dia orang ni dalam situasi perang? Sebahagiannya pada kakinya yang menyebabkan dia menjadi tempang. Tempang kaki dia. Kalau kita taubat lah, aku tak mau pergi dah. Ni perang yang ketiga ni. Perang yang ketiga. Pergi lagi. Yang keempat, lima, pergi lagi. Kena dia punya itu lah. Allah Akbar, memang ahli syurga lah. Kuat. Sebab apa kuat macam tu? Sebab cinta pada Nabi tu punya tebal. Sanggup buat apa pun. Sakit 2, 3, 4 kali, 10 kali pun tak apa. Kan? Malah dia jadi bangga pula, dia seronok. Kita hilang terus. Panggil suruh pergi sekali lagi, tak ada dah. Ada urusan luar negara. Urusan tu nak kahwin lah, apalah, nak macam-macam lah. Hilang. Aduh. Malik bin Sinan iaitu bapa Abu Sa'id Al-Khudri. Malik bin Sinan Abu Sa'id Al-Khudri menghisap darah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bersih. Malik bin Sinan. Lalu Nabi berkata, ludahkan. Tapi dia menjawab tidak. Dia telan terus. Dia telan terus. Nabi pancut darah keluar tu. Dia ambil elok dia lap sambil jilat sekali. Dan dia telan terus. Nabi suruh ludah, dia telan. Demi Allah aku tidak akan meludahinya sampai bila-bila, dia kata. Kemudian dia berpatah balik pergi berjuang. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mahu melihat seorang lelaki ahli syurga, tengok pada Malik bin Sinan. Kemudian dia syahid sungguh. Masya Allah. Kenapa tengok ahli syurga? Sebab semangat dia tu nak masuk dalam medan musuh. Dalam keadaan Islam dah kucar kacir ni, dia masuk lagi dalam musuh. Kotlah nak lari sembunyi belakang batu. Kan? Sembunyi dalam gua tak. Pergi lagi kepada musuh tu. Memang ahli syurga lah dia. Semangat dia orang ni tak ada lah kat kita ni. Macam mana ni Kita ni manja sangat. Terus baru ni saya jumpa dengan seorang di Melaka, ada program tu. Kan? Di sana ada seorang bekas anak murid kepada seorang ulama, iaitu Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Maliki. Sistem pengajian pondok dia di Mekah, dia mesti masuk 10 tahun. Paling kurang pun mungkin 8-9 tahun. 8 tu mungkin tengok keadaan boleh balik dah, atau tak boleh, tunda sampai 10. Dan sepanjang 8 tahun 10 tahun tu tak boleh balik. Mak sakit, mak mati, pak mati pun tak boleh balik. Lepas tu dia tanya, ada tak student Habib Muhammad di Mekah tu, di Malaysia? Orang Malaysia ada tak? Saya kata taubat lahum tak ada. Orang Malaysia kan? Orang Malaysia jangan kata tak boleh balik. Kucing dia mati pun dia nak balik. Punya manja. Kucing mati pun sedih, menangis nak balik. Ni dah 10 tahun tu, mak meninggal tak boleh balik, pak meninggal tak boleh balik. Punya nak tumpu pengajian, keluar memang jadi ulama besar. Tu sistem mana. Kalau macam tu dia kata memang tak ada. Kalau macam ni
Tak ada lah nak jihad duduk di medan depan orang Malaysia, tak ada. Nak jihad perang macam ni, nak duduk di medan depan bukan orang Malaysia lah. Tak sanggup kan, manja lebih. Kadang-kadang yang sibuk nak suruh balik tu bukan anak nak balik, mak ayah yang suruh balik. Kau ni lama tak balik sangat ni. Allahu Akbar. Macam saya pergi Mesir tu, saya 3 tahun duduk sana, tak balik langsung. Jadi mentakhir ni dengar anak-anak saudara pergi Mesir, alah lepas setahun berapa bulan raya nak minta tiket, suruh mak beli tiket nak balik Malaysia. Ya Allah Tuhan, kau ni kan, tak sampai setahun minta balik dah. Ada duit tu. Kalau dulu mungkin sedih kan nak balik, tapi fikir duit tak ada duit. Kan. Okey. Jadi kemudian gugur syahid dia, sebab dia Malik bin Sinan, ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ummu Umarah juga turut perang. Ni satu-satunya antaralah Umarah perempuan yang bersama dalam medan perang. Dia menghalang Ibnu Qami'ah bersama sekumpulan tentera Islam, tetapi Ibnu Qami'ah telah mukul bahunya sehingga meninggalkan luka yang dalam. Dia juga turut mukul Ibnu Qami'ah. Qami'ah lelaki, Ibnu Qami'ah ni dia perempuan. Dia turut mukul Ibnu Qami'ah berapa kali dengan pedang. Akan tapi Ibnu Qami'ah memakai baju besi, tak kena luka lah. Lantaran itu dia terselamat. Tinggallah Ibnu Umarah berjuang sehingga beliau mendapat 12 luka pada badannya. Ya Allah, perempuan ni, Masya Allah. Mus'ab bin Umair berjuang dengan sepenuh hati mempertahankan Nabi SAW daripada serangan Ibnu Qami'ah dan temannya. Mereka mukul tangan kanannya sehingga terputus. Lalu dia mengambil bendera dengan tangan kiri dan bertahan di hadapan muka orang-orang kafir sehingga terputus pula tangan kiri. Kemudian dipautnya bendera itu dengan dada dan leher. Ya Allah, lagi sehingga dia pun syahid, terbunuh. Siapa dia ni? Mus'ab bin Umair, antara syahid, orang yang mati syahid. Tangan kanan putus, tangan kiri sambut, tangan kiri sambut, paut dengan leher je. Jadi bendera tak boleh jatuh dalam perang. Kalau bendera jatuh, tak naik, tanda kalah dah. Jadi dia orang apa pun mesti naik bendera ni, semangat nak lawan lagi. Orang yang membunuhnya ialah Ibnu Qami'ah yang bunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair, cerita kisah dia sikit yang saya kenal lah. Dia ni wajah dia memang, kerana dia menyangka Mus'ab ialah Rasulullah SAW disebabkan wajah Mus'ab yang seirah dengan baginda. Lantaran itu dia pun terus pergi kepada kawan-kawan musyrikin yang lain menjerit kata Muhammad dah mati, kan? Sehingga benda ni, berita cerita Muhammad dah mati ni sampai kepada orang Islam. Orang Islam terdengar jeritan tu, Muhammad dah mati, Rasulullah dah mati. Semua jadi lemah semangat. Alah, tak jadi lawan, tak larat nak lawan lah. Semangat tu ada pada Nabi je. Jadi bila dengar Nabi meninggal ni dah lemah semangat. Jadi tiba-tiba datang seorang sahabat, Anas bin Nadar. Dia kata, kamu berjuang ni kerana Nabi ke kerana Allah? Kalau kerana Allah, teruskan. Baru naik balik semangat orang untuk lawan juga, walaupun apa jadi pada Nabi tak tahu. Rupanya baru dapat berita daripada orang Islam, kata bohong, cerita tu palsu, Nabi tak ada apa-apa pun, maksud tak meninggal lagi. Berita tu tersebar ni, tersebarnya pembunuhan Nabi SAW dan implikasinya terhadap peperangan. Jadi sahabat-sahabat Nabi semua rasa lemah semangat bila dengar cerita tu. Dan mula orang munafik yang peringkat awal tu dah 300 tak ikut Nabi. 300 dah lari balik Madinah sebelum perang lagi. Baki lagi, ada lagi yang munafik dalam tu. 700 tu masih ada orang munafik. Dan munafik ni masih lagi perang-perang harap-harap Islam ni akan menang, dapatlah mereka harta rampasan. Tujuan ni perang untuk duit ni, untuk harta tu je. Tapi bila nampak dah kalah, ada sebahagian dah lari balik. Tengah-tengah perang tu lari balik. Ada sebahagian yang masih teruskan lagi. Kukutlah saat akhir dia boleh menang juga, harap-harap. Tapi bila dengar berita Nabi dah meninggal, dia terus lari balik. Dia kata tak akan menang dah lah, Nabi meninggal dah.
Kan? Ni. Jadi apa tujuan seolah berita tersebarnya berita Nabi telah meninggal ni sebagai satu penapis, nak tapis yang munafik ni lari balik terus. Yang tinggal tu betul-betul Islam je. Kan? Tidak lama selepas jeritan itu tersebarlah berita tentang pembunuhan Nabi SAW di kalangan orang musyrikin, dan tentera Islam pun dengar sekali cerita tu. Inilah suasana yang sangat melemahkan semangat sebahagian besar para sahabat yang sedang terkepung, di mana mereka tidak dapat bersama Rasulullah SAW. Semangat mereka mula luntur sehingga terjadi keributan dalam barisan mereka. Keadaan mereka sudah tidak menentu dan kacau bilau. Akan tetapi jeritan itu sekurang-kurangnya meredakan sedikit serangan tentera musyrik. Oh, tu dia hikmah dia. Bila orang dah kata Muhammad dah mati, jadi orang musyrik pun undur diri lah. Berapa kita nak lawan lagi? Dia orang dah tak ada dah. Muhammad dah mati dah, sudah lah. Jadi serangan musuh tu makin lemah sikit, makin undur sikit. Itu hikmahnya. Sekali meredakan sedikit serangan tentera musyrikin yang bertubi-tubi lantaran mereka menyangka bahawa mereka telah berjaya mencapai cita-cita yang sekian lama terpendam, cita nak bunuh Nabi Muhammad. Lantaran itu ramai di kalangan tentera musyrikin yang beralih kepada mencincang mayat-mayat Indonesia. Maksud tak serang lagi dah, dia pergi cincang mayat yang dah ada tu ya, tentera jenazah. Kan? Itu hikmahnya. Jadi setiap benda yang Allah buat ni mesti ada benda yang tersirat, hikmah yang tersirat. Jadi sebarnya cerita tu bukan saja sia-sia, tapi ada hikmahnya. Musyrikin pun dah macam stop, orang Islam pun memang tengah lemah semangat pun, kan? Tapi bila mereka nak timbulkan balik keikhlasan kerana Allah tu, sahabat lain datang semangat, kamu perang kerana Allah, pertahankan agama Allah. Apa jadi pada Nabi pun jadilah, tapi yang penting kita pertahankan agama Islam, kan? Jadi baru mereka naik semangat balik. Jadi bersihlah keikhlasan dia orang, bersih betul-betul keikhlasan dia orang, bukan kerana tu, tapi kerana agama Allah Ta'ala. Jadi puak musyrikin pun dah mula slow. Itu untungnya. Rasulullah SAW meneruskan peperangan dan menyelamatkan keadaan. Apabila Mus'ab telah dibunuh, Rasulullah SAW menyerah. Jadi Mus'ab bin Umair ni satunya dia masuk Islam waktu dia muda, belasan tahun, mungkin 17 ataupun 16 tahun, lebih kurang macam tu. Awal dia masuk Islam masa di Mekah. Dia orang Mekah. Dia ni seorang jutawan kaya raya. Mus'ab bin Umair ni jutawan. Mak dia lah wanita paling kaya di Mekah, kan? Segala harta kekayaan pun ada. Jadi dia ni anak emas mak dia. Mak dia sayang sungguh, sehingga segala kekayaan longgok ke dia aja. Adik-adik dia semua jealous, kan? Cemburu dengan dia kerana dia ni disaingi oleh mak. Jadi bila tahu dia masuk Islam, mak dia tarik balik emas perak, suruh buka habis semua ni. Dulu emas penuh lah, gantung-gantung kok ni bagi, kan, orang kaya. Mak dia suruh buka balik semua, tinggal kain dia selai pinggang tu je. Kuda pun mak dia ambil balik, unta pun mak dia ambil balik, segala-galanya semua pindah milik kepada adik dia pula. Adik dia jadi anak sayangan. Tapi dia tak kisah, selai pinggang tu selai pinggang lah. Sehingga dia ni budak bijak, banyak hafal Quran, pandai tulis Quran. Maka Nabi hantar dia lah jadi duta Madinah, duta Islam Rasulullah ke Madinah. Sebelum Islam tersebar di Madinah, dialah orang pertama pergi sebar Islam di Madinah. Dan boleh katakan hampir separuh besar daripada orang Islam masuk Madinah tu punca daripada dia. Orang Madinah yang masuk Islam, punca daripada dia mengajar. Tu Mus'ab bin Umair. Tapi dia meninggal dalam keadaan kain nak tutup muka dan kaki dia pun tak cukup, kan? Tinggal kain selai sepinggang. Bila dia ambil tutup kepala, kain kaki dia terdedah daripada betis. Nak tarik tutup betis, muka tu terdedah pula, kan? Macam tu. Daripada anak jutawan tu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sampai macam tu sekali dia sanggup korban segala-gala kemewahan dia kerana Islam, sampai dia terbunuh syahid. Sebab tu naik orang kata
Jahat sangatlah orang kita ni, pergi Uhud tak langsung nak ziarah makam Uhud. Ni tengok pengorbanan dia orang untuk Islam kita. Pergi tu seorangnya terima kasih lah kat dia orang, kan, berjuang untuk Islam sampai pada kita ni, punca dia orang ni lah. Maka kita berterima kasih dengan ziarah dia orang, bagi salam dan doakan kebaikan untuk dia orang, walaupun dia orang tak berhajat pada doa kita, tapi kita doa untuk dia orang, kita yang untungnya. Rasulullah SAW menyerahkan bendera, Mus'ab dah jatuh, bendera Mus'ab yang pegang. Jadi Rasulullah suruh bendera tu bagi pada Ali bin Abi Talib. Lantas Ali pun bertempur dengan sangat hebat, sementara para sahabat yang lain terus mempamerkan ketangkasan mereka yang luar biasa menyerang dan bertahan. Di saat itulah Rasulullah SAW berupaya membuka jalan kepada tentera-tenteranya yang sedang terkepung. Baginda marah ke arah mereka balik. Nabi bagi arahan balik, kan? Bila dah sahabat banyak dah lindung Nabi, Nabi terus bagi arahan, kamu pergi sana, kamu ke depan sini, kamu ke belakang sana. Ka'ab bin Malik, ni sahabat Nabi juga, dapat mengenal Rasulullah SAW. Dia adalah orang pertama yang perasan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Lalu dia menjerit dengan suara yang kuat, hai sekalian orang Islam, terimalah berita gembira, ini dia Rasulullah SAW. Maksudnya sebelum tu kan sebar Rasulullah mati. Jadi dia yang mula-mula nampak Rasulullah masih lagi hidup, bagi arahan lagi. Terus dia jerit pada orang ni, tengok berita baik, Rasulullah masih ada. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya supaya diam, supaya orang musyrikin tadi dah slow. Jangan. Kalau tidak, dia orang masih serang lagi dengan kuat. Dengan tujuan supaya orang musyrikin tidak mengetahui lokasi baginda. Jeritan Ka'ab itu sempat didengar oleh tentera Islam, dan dengan pantas mereka segera berkumpul di sekitar Rasulullah SAW seramai 30 orang sahabat jadi pengawal Nabi. Setelah berkumpul, Rasulullah SAW mengatur rancangan untuk melakukan pengunduran yang tersusun menuju ke denai bukit belakang, undur ke belakang. Baginda memboloskan jalan di tengah-tengah tentera musyrikin yang sedang melancarkan serangan, sementara tentera musyrikin pula menggandakan serangan mereka untuk mengendalakan pengunduran tersebut. Akan tetapi usaha mereka gagal apabila menghadapi tentangan wajah singa-singa Islam. Masya Allah. Jadi Rasulullah merancang untuk undur dulu, sebab nampak dah tentera Islam ni banyak dah cedera dan banyak yang syahidnya dan sebagainya. Undur dulu. Undur ke mana? Ke belakang, ke Bukit Uhud yang disebut yang ada sekarang ni. Ada 2 lubang gua di Gunung Uhud tu, tapi sekarang dah tutup. Dia pagar yang saya cerita dulu kan. Tempat tu lah tempat Nabi dan sahabat-sahabat datang berlindung di situ ketika berlakunya perang yang sangat dahsyat. Uthman bin Abdullah Al-Mughirah, salah seorang pahlawan berkuda pihak musyrikin, tampil ke arah Rasulullah SAW sambil berkata, aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Uthman bin Abdullah Al-Mughirah. Maksudnya dia bukan Islam lah ni kan, musuh lah ni. Dia kata kalau Rasulullah selamat, aku tak selamat. Rasulullah SAW bangun untuk berdepan dengannya. Akan tetapi kuda yang ditunggangi Uthman tergelincir dalam lubang di situ. Lantas dengan segera Al-Harith bin Simmah menyerbu dan mencantasnya hingga terduduk. Kemudian dihabiskan riwayatnya, bunuh Uthman bin Abdullah. Ini bukan orang Islam ni. Setelah itu dia merampas senjatanya dan terus bergegas menuju kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Jabir, pahlawan berkuda musyrikin yang lain, pula datang menyerang Al-Harith bin Simmah, lalu mencantas bahunya sehingga luka dan terpaksa diusung oleh tentera Islam. Sepantas itu juga Abu Dujanah jaguh, berani mati, yang memakai serban merah, segera menghapuskan riwayat Abdullah bin Jabir, dan dengan sekali libasan pedangnya bercerailah kepala Abdullah dari tubuh. Dahsyat no. Sekali libas putih terus tengkok. Masya-Allah, pedang itu yang berat dan tajamnya. Allahu Akbar. Di mana dia orang dengan kuda, pedang,
perisai. Mana tangan dia orang? Berat belakang tu, perisai besi tu. Baju dia besi lagi, itu kuat sungguh dia orang, masya-Allah. Kita nak angkat buku sebuah mai kuliah pun tak larat. Kan? Aduh, letih. Tinggal masjid tak larat nak bawa. Macam mana nak angkat perisai ke pedang ni? Bercerai kepala Abdullah daripada tubuhnya. Abdullah bin Uthman bin Abdullah, itu Abdullah bin Jabir yang terbunuh ni, Abdullah bin Jabir. Di saat pertempuran dengan getir, tiba-tiba tentera Islam mengalami rasa mengantuk. Ianya adalah satu keselamatan yang dikurniakan oleh Allah. Maksudnya dah kedah perang, di tengah letih tu, ada napas masih duk hap lagi ni. Waktu tu mana boleh tidur biasanya kan. Tapi Allah datangkan tenang sehingga bagi dia yang rehat, tidur. Maksudnya musuh pun dah beredar lah kan. Seperti dalam cerita dalam Quran, Abu Talha berkata, aku termasuk di kalangan mereka yang ditimpa rasa mengantuk, padahal dia luka ni. Jadi macam Allah bius dia orang tu. Bagi bius, bagi rehat kan. Tengah sakit tu bagi lena. Pada hari perangan Uhud, sehingga kan pedangku berkali-kali jatuh di tangan. Mengantuk, jatuh. Bila jatuh, aku mengambilnya, kemudian ia jatuh lagi dan aku mengambilnya. Masya Allah, kita memang tenang sungguh. Dalam kuliah ni berapa kali menyenguk. Sekali dengan ustaz mengantuk. Dia dia jatuh pedang, kita jatuh pen. Nak pegang pen, cuma jatuh pegang lagi. Allahu Akbar. Itulah memang mengantuk ni antara nikmat juga. Selain pada kalau lebih-lebihan pun bahaya, tapi dia ada nikmat kan. Kalau bayangkan orang tak mampu tidur, tak boleh tidur kan, tak boleh tidur, mata buka, bahaya tu. Nak makan ubat ngantuk, ubat apa? Ubat tidur pula. Jadi itulah, tidur ni satu ketenangan daripada Allah Ta'ala. Dengan keberanian akhirnya pasukan ini berjaya melakukan pengunduran tersusun sehingga sampai ke satu denai bukit. Mereka kemudiannya buka jalan untuk saki-baki tentera Islam yang lain untuk sampai ke tempat yang selamat. Dengan itu saki-baki tentera yang lain menyusuli mereka. Maka ternyatalah gagalnya kepintaran Khalid untuk berhadapan dengan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid ni masih belum Islam waktu ni. Dia belum Islam lagi. Dialah yang merampas bukit pemanah tu kan. Bukit pemanah tu asalnya orang Islam, tapi bila sebahagian banyak dah turun untuk ambil harta rampasan yang tinggalkan oleh musuh, Khalid yang duduk belakang ni tengok, dah kosong atas ni, dia pun naik rampas balik, bunuh tentera Islam yang ada situ. Jadi dia rasa ini memang peluang nak bunuh Nabi. Sebab dia tinggi, senang dia panah ke bawah, dia nampak Nabi kat mana. Tapi masih juga tak mampu dia. Kira gagal lah dia nak bunuh Nabi. Tujuan dia orang datang memang datang nak bunuh Nabi je. Tapi bila tak berjaya tu kira gagal bagi dia orang. Sebab tu dalam peperang Uhud ni memang kita nampak macam tentera Islam kalah. Tapi kita tak bolehlah sebut kekalahan. Sebab kekalahan, kemenangan pihak musuh ni adalah bunuh Nabi, baru menang. Bila tak berjaya bunuh Nabi, memang tak berjaya lah. Walaupun banyak tentera Islam syahid kan? Tapi tak berjaya bunuh. Tujuan dia orang datang daripada Mekah tu nak bunuh Nabi Muhammad je. Kalau dapat berjaya bunuh tu selamat, kira dah berjaya besar. Tapi tak berjaya juga nak bunuh. Sebab tu masih dikira tentera musuh gagal kan? Muda. Dia sahabat Nabi ni kebanyakannya anak-anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun masuk Islam. Abu Sa'id Al-Khudri belasan tahun juga, awal 20-an. Mus'ab bin Umair, kita cerita tadi. Sa'ad bin Mu'adz juga 18 tahun. Lebih kurang macam tu umur dia. Tapi semua ni pemimpin masyarakat.
Dan kenapa mereka bila masuk Islam, Nabi senang bagi semangat pada dia orang untuk buat ni buat ni, sebab tu Islam mudah kembang. Yang orang tua ni sekitar berapa orang je. Sayyidina Umar memanglah orang tua, Abu Bakar tu umur dia lebih kurang umur Nabi kan. Sayyidina Ali anak muda, Bilal bin Rabah memang orang tua lah kan. Dan ramai lagi Abdullah bin Mas'ud kira awal 20-an masuk Islam. Jadi beramai anak-anak muda. Baru ni dia minta saya buat, kita jadi panel forum. Jadi anjuran satu masjid tu, memang pengurusi ni lepas terus pada anak muda. Anak muda tu urus A sampai Z buat forum tu. Jadi banyaklah kita pujilah sikap anak muda satu masjid kan. Biasanya nak buat apa ni orang tua lah, budak-budak yang kacau kan. Tapi ni pengurusi tu kata dia lepas tangan, bagi kepercayaan pada budak ni. Dia susun, dia cari penceramah, makan macam mana, apa macam mana, semua dia susun, iklankan. Jadi kita nampak bagus masjid bagi peluang pada anak muda. Jadi mereka ada keyakinan dan mereka ni networking dia orang tu lagi hebat. Pelapis. Dan dia punya jaringan tu dia senang iklankan. Kita tak sedar macam mana dia orang buat kerja kan. Kita nak kena pergi masjid tu, bawa kereta, pergi tampal, iklankan. Dia orang duduk depan phone je. Sebar berapa ratus orang dah. Jadi itulah kalau memang, dan sehingga pengurusi masjid tu dia kata kami baru 2-3 hari lepas kami mesyuarat tubuhkan satu unit belia, dia kata biar dia orang ni banyak menguruskan urusan-urusan masjid. Jadi kita ni jadi macam bos, ada pantau dia orang kan. Tengok. Dia meninggal di Madinah. Di rumah dia. Dia ni memang berangan nak mati syahid di medan perang. Tapi Allah bagi setiap kali dia pergi perang mesti dia menang. Tak pernah kalah. Mana perang dia pergi semuanya menang. Dan dia tak meninggal dalam syahid lah maksudnya. Tapi dia dapat pahala mati syahid sebab niat dia tu. Dalam hadis Nabi sebut, siapa yang bersungguh-sungguh nak mati syahid tapi tak dapat mati syahid, mati biasa-biasa bukan mati syahid kan, maka dia tetap dapat pahala mati syahid kerana kesungguhan dia. Jadi dan badan Khalid ni tak ada langsung kulit ni yang cantik, semua parut-parut luka parut luka belaka. Sehingga dia kata biar orang yang pengecut nak pergi perang tu, waktu tu dia sakit tenat dalam rumah dia. Dia kata biar kematian aku ni bukti kepada orang yang pengecut yang tak nak pergi perang. Kan orang tu pengecut tak nak pergi perang, takut mati di medan perang. Tengok aku ni pergi perang, semua perang tapi tak mati pun di medan perang, mati di rumah. Nampak nak takut apa? Macam itulah semangat dia. Masya Allah. Saya nak pergi 11 bulan ni pergi Palestin. Pun ada orang tarik diri, takut nak pergi, takut kena perang ke apa benda, takut. Macam mana? Itulah. Insya-Allah boleh. Boleh. Singapura dia halang dekat ni. Jordan. Israel halang Singapura. Jadi ada seorang yang orang Singapura nak ikut saya. Dia baru dapat berita je. Dia dah mohon bayar semua dah. Israel halang beberapa negara, antara yang Singapura tak boleh masuk langsung. Malaysia okey lagi. Jadi dia kena tarik diri. Allah. Anak yang ada seorang isteri lagi, Maria Qibtiyah. Ada Ibrahim. Tapi meninggal lah. Meninggal masa kecil. Yang lain tak mengandung dengan Nabi. Yang mengandung seorang Khadijah lah. Khadijah dapat 6 orang anak, dan Maria Qibtiyah seorang 7 semua. Tapi semua meninggal kecuali saudara Jalul Fatimah dengan Zainab je lah. Zainab pun meninggal juga. Dan ada anak dia pun meninggal. Jadi yang ada melalui Sayyidina Fatimah saja 2 orang, Hasan dan Husain. Okey. Kita tengok pembunuhan Ubay bin Khalaf. Ini musuh ketat ni. Ubay bin Khalaf dengan adik-beradik dia, Umayyah bin Khalaf tu pun sama kepala gedebe ni. Gangster Mekah ni.
Ibn Ishaq berkata, Abdullah, apabila Rasulullah SAW telah selamat berada di atas denai bukit Uhud, baginda dijejaki oleh Ubay bin Khalaf sambil melaung, di mana Muhammad? Aku tak akan selamat kalau dia selamat. Oh, dia melaung kuat lah. Lalu tentera Islam berkata, wahai Rasulullah SAW, bolehkah salah seorang kami menentang Pilawan? Minta izin pada Nabi. Nabi menjawab, biarkan dia, biar dia menjerit-jerit seorang-seorang. Maka apabila Ubay telah hampir kepada Rasulullah SAW, baginda mencapai sebilah lembing dari Al-Harith bin Simmah. Sebab Nabi pernah janji, nanti kita cerita ni. Baginda mencapai sebilah lembing dari Al-Harith bin Simmah. Ketika baginda mengambilnya, baginda melibas-libaskan lembing itu dengan kuat sehingga para sahabat beranjakkan darinya persis seperti bulu yang berterbangan di atas belakang unta. Dia nyentuhlah kan. Apabila ia mengibaskannya, kemudian baginda tampil ke arahnya sambil memandang tulang selengka. Tak mana selengka? Yang kelihatan antara baju dan topi besi ni kat sini. Ni baju topi besi sini. Tapi baju kat sini kan, topi turun sini. Jadi celah ni macam dia topi besi dia tu ada macam besi lah kan. Besi tu duk goyang macam tu. Bila dia naik kuda, terbuka tu ternampaklah tengkok sikit. Sebab lain semua baju besi nak tikam kan mana. Yang ni je lah yang boleh masuk. Kan? Baginda mencap mana tadi? Kemudian baginda tampil ke arahnya sambil memandang tulang selangkanya yang kelihatan antara baju dan topi besi yang dipakai. Lalu dengan pantas baginda menusuk lembing itu ke arah tulang selangkanya sehingga menyebabkan dia terhoyong-hayang di atas kudanya berkali-kali. Bila dia kembali kepada rakan-rakan Quraisynya, tusukan lembing itu menyebabkan lehernya mengelupas kecil, kulit kena sikit ya, cala aje, dan mengeluarkan darah, tapi ada darah. Dia pun berkata, demi Allah, Muhammad telah berjaya membunuhku. Teman-temannya berkata kepadanya, demi Allah, engkau sudah kurang siuman, kau gila ke? Kena sikit je ni pun kau mati. Kan? Dia kata, Muhammad dah bunuh aku dah. Bunuh apa, kena luka sikit. Kan? Demi Allah, engkau tak ada apa-apa. Tetapi dia menjawab, Ubay bin kata, dia kata, Muhammad pernah berkata padaku di Mekah. Ni kisahnya, aku akan bunuhmu. Dia percaya pula cakap Nabi. Kan? Masa di Mekah dulu, Nabi nak masuk masjid, dia halang, tak pergi masuk. Keras lah, tunjuk gereber dia ni. Lepas tu dia ugut, kata, Muhammad, satu hari nanti aku dengan kawan-kawan aku bunuh engkau. Nabi kata, aku yang akan bunuh engkau. Dikatakan waktu tu jari Nabi kena kat sini. Aku akan bunuh engkau. Ni kat sini, kat tempat Nabi tikam ni lah. Aku akan bunuh engkau. Jadi dia yakin dengan kataan Nabi. Tu nak sebutnya orang musyrik ni, hati dia percaya bahawa Nabi ni betul, tapi ego, tak nak tunduk. Kan? Jadi sebab tu agama ni, akidah iman kita ni diterima atas 3 unsur. Satu, apa yang kita cakap, tasdiq bil lisan, kena cakap tu benda yang betul-betul kita beriman, seperti kita ucap syahadah. Okey? Tak cukup takat lidah syahadu alla ilaha illallah, syahadu Muhammad, tak cukup, hati pula. Kan? Tasdiq bil qalbi, ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Hati kena yakin sungguh. Kalau mulut syahadu alla ilaha illallah tapi hati tak percaya pada Islam, tak percaya pada hukum, tak percaya pada ni, itu jadi munafik. Kan? Dan amal bil jawarih, amalan dengan anggota badan. 3 benda ni kena selari. Kalau tak cukup salah tu, contohnya hati dia, mungkin kita tak tahulah hati dia betul tak betul kan, tu Allah je yang tahu. Mulut cakap Islam tapi amalan tak ada. Semayang tak, buat ni tak, buat tu tak, kan, benda haram dia buat. Menandakan yang dalam hati pun tak betul lah tu, sebab yang keluar pada anggota badan pun tak betul. Kan? Jadi 3 benda ni. Jadi orang Quraisy tadi, hati dia percaya betul Muhammad ni, betul Muhammad adalah utusan Allah, tapi mulut tak nak percaya, tak nak ucap syahadah. Tak terpakai juga kan. Jadi dia yakin. Dia kata di Mekah dulu, tadi, demi Allah engkau sudah tadi, aku akan bunuhmu. Demi Allah kalau dia meludahi, dia kata demi Allah kalau Muhammad ludah aja kena muka aku pun aku akan mati. Sebab Nabi Muhammad pernah cakap dulu dia nak bunuh. Dia yakin macam tu.
Semasa angkatannya dalam perjalanan pulang ke Mekah, Ubay bin Khalaf, seteru Allah itu meninggal dunia disebabkan tempat di sebuah tempat yang bernama Syarif. Dalam riwayat Abu Aswad dari Urwah menyebut Ubay mendengus. Dengus apa? Menyawa kuat seperti dengusan lembu sambil berkata, demi diriku yang berada dalam kuasaannya. Dia bersumpah dengan nama Allah juga dia orang ni. Tapi tak Islam sebab dia musyrik. Dia yakin Tuhan dia Allah, tapi ada Tuhan lain yang wakil kat muka bumi ni. Berhala tu Tuhan dia juga, ni Tuhan dia juga. Na'udzubillah. Kalau apa yang menimpa aku ini terkena kepada seluruh penduduk Zil Majaj, nescaya mereka semua akan mati. Kalaulah macam ni lah caranya Muhammad pernah kata nak bunuh, pasti semua akan terbunuh dengan Muhammad. Masya Allah. Itulah Ubay bin Khalaf. Sebagian riwayat mengatakan ni kisah ni bukan di Uhud tapi di Badar. Tapi yang laku lihal berlakulah antara Nabi dengan dia. Dan Nabi tak pernah bunuh mana-mana orang dalam perang kecuali Ubay bin Khalaf. Seorang ni je Nabi pernah bunuh. Nabi bukan bunuh tu meningkat betul sikit. Sikit je. Sebab cakap Nabi. Dia yakin. Dan sebelum tu masa nak pergi perang ni, Nabi pernah cakap di Madinah, tapi orang Mekah dengar cerita tu sampaikan kepada Ubay bin Khalaf yang berada di Mekah. Cakap apa? Nabi kata Ubay bin Khalaf akan mati di luar Mekah. Kan? Sejak tu dia sampai berita tu, dia kata aku ni, maksud Ubay ni kata aku akan mati di luar Mekah. Muhammad kata macam tu. Sebab sejak tu dia tak pernah keluar daripada Mekah lagi dah. Dia tak berani. Kalau nak pergi ke mana pun dia suruh orang hantar upah orang tu pergi beli barang apa semua, dia tak berani keluar Mekah. Sebab Nabi kata dia mati di luar Mekah. Tu kata dia percaya dengan Nabi Muhammad. Yakin sungguh. Tapi dia ego, tak nak tunduk. Tu halangannya ego. Tapi Ali dia mati di luar Mekah. Betul lah. Bila dia nak dalam perang, nak pergi perang Uhud ni, dia tak berani macam nak pergi. Dah ingat Nabi kata mati luar Mekah. Dia sembunyilah rumah sebenarnya, tak nak pergi. Orang kata mana Ubay ni, bos kita tak ada ni, orang besar ni, kan? Orang Abu Jahal hantarlah wakil suruh pergi panggil dia. Jangan pengecut sangat, penakut apa ni, dipanggil dia. Jadi malu lah dia, orang nak jaga status juga. Bila kena kutuk tak pergi perang sebagai pengecut ni, malu. Jadi dia pun okeylah keluar terpaksa-paksa. Cuma dia janji dia keluar ni nak duduk dalam kemah je, tak nak keluar perang-perang ni. Kalau boleh pergi pun duduk dalam kemah je, kan? Pergi tapi di sana pun kena kutuk juga. Apa penakut dalam kemah ni, keluarlah perang, kan? Jadi dia terikut dengan cakap orang sehingga betul-betul berlaku sungguh, kan? Talha mengangkat Nabi SAW. Semasa pengunduran menuju ke bukit itu, Rasulullah SAW terhadang dengan sebuah batu besar yang berada di bukit itu. Baginda berusaha memanjat batu itu untuk naik ke atas bukit, tetapi baginda sudah tidak berupaya lantaran tubuhnya yang sedang lemah, ditambahkan lagi dengan 2 lapis baju besi yang pakai itu berat, serta luka-luka Nabi yang dialaminya. Lantaran itu Talhah tadi duduk di bawah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memijak Talhah sehingga dapat naik di atas batu besar itu, sambil berkata, wajiblah bagi Talhah, wajiblah bagi Talhah, wajib bagi Talhah, wajib masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi memang kita pergi tengok tempat gua Nabi tu, nak masuk satunya ada gua macam bawah je lah. Kadang kalau kita parking kereta situ, jalan terus dia mendatar macam tu je. Satu lagi Nabi rehat di situ dah, tempat topi besi Nabi tu, kan? Topi besi Nabi tinggi, jadi Nabi menyandar macam tu, batu melengkung ikut topi. Kalau tidak Nabi tak boleh nak ni, dia jadi macam tu, sangkut ni benda atas ni. Tapi Nabi letak tu, tengok batu tu terbuka untuk topi besi. Sampai sekarang ni kalau dapat masuk lah, saya pergi tengok betul dia jadi muncung macam ruang topi. Memang wangi sampai sekarang ni, cium tu macam wangi, ya. Lepas tu satu lagi, bila dah reda situ, Nabi dibawa lagi untuk naik ke tempat tinggi. Gua juga yang tu yang nak panjat tinggi ni, nak panjat tempat tinggi. Dia Talhah lah yang jadikan tangga, badan dia tu di tangga biar Nabi pijak dia.
Sampai Nabi kata dia ni wajib syurga, wajib syurga. Masya Allah, itulah serangan terakhir pihak musyrikin. Kita tengok sikit lagi. Setelah Rasulullah SAW berjaya mendapatkan tempat selamat untuknya memberikan arahan di denai bukit itu, tentera musyrikin pun melancarkan serangan terakhir dengan harapan dapat menghancurkan tentera Islam. Ibn Ishaq berkata, ketika Rasulullah SAW sudah berada di denai bukit itu, tiba-tiba sepasukan tentera Quraisy mendaki bukit itu dengan dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Lantas Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, tidak sewajarnya mereka dapat berada di atas kami." Kemudian Umar Al-Khattab bersama sekumpulan tentera Muhajirin mengasak mereka sehingga menyebabkan mereka terpaksa turun dari bukit. Sayyidina Umar naik lawan di atas. Dalam kitab Al-Maghazi Umawi ada menyebut orang-orang musyrikin turut mendaki bukit itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, buatkan mereka menjadi takut. Lalu Sa'ad menjawab, bagaimana saya serang seorang dapat membuatkan mereka gentar? Nabi mengulang kata-katanya itu sebanyak 3 kali. Kemudian Sa'ad mengambil sebatang panah, Sa'ad bin Waqqas tadi yang pakar panah tadi, dari sarungnya, lantas memanah seorang kaum musyrikin tepat ke sasarannya hingga menyebabkan ia mati. Sa'ad menceritakan, kemudian aku ambil lagi satu panahku dan aku menenangnya, yakni menghalakan sasaran dengan tepat. Lalu aku panah seorang lagi sehingga mati. Kemudian aku ambil lagi panahku dan menenangnya. Lalu aku panah seorang lagi hingga mati. Kemudian pihak musuh pun segera lari turun takut kena panah tu. Daripada jauh daripada kaki bukit Uhud tadi sampai ke bukit Ramah tu. Dari tempat mereka, aku pun berkata, ini anak panah yang penuh berkat. Lalu aku simpannya dalam sarung. Anak panah itu sentiasa tersimpan di sisinya sehingga saat kematian Sa'ad. Setelah itu ia dimiliki oleh anak pinaknya, mewarisi anak panah tadi ni. Jadi Nabi doa aja bagi rasa gerun, memang musuh pun duduk atas tu tak tenang, tak lari, sehingga mereka pun lari turun. Malah dibantu oleh Sa'ad pula, duk panah, tengok seorang kena, tak tahu dari arah panah mana, kan? Jadi mereka pun takut lari turun. Para syuhada dicincang. Kita tengok sikit lagi ni. Itulah saat serangan terakhir dilancar oleh kaum musyrikin untuk menentang Nabi SAW. Oleh kerana mereka tidak berjaya mengetahui bagaimana keadaan sebenar yang menimpa Nabi SAW, malah mereka hanya agak-agak tentang pembunuhannya. Mereka pun kembali ke lokasi mereka dan bersiap sedia untuk pulang ke Mekah. Di kalangan mereka ada yang sibuk, termasuklah wanita-wanita mereka, mencincang mayat tentera Islam. Mereka potong telinga, potong hidung, potong kemaluan, serta merobek-robek perut. Hindun bin Utbah merobek jantung Hamzah yang diambil ngunyah-ngunyah pula, dan mengunyahnya, tetapi dia tidak berupaya untuk menelan. Dia nak telan, dia dendam dengan Hamzah ni. Dia orang dendam sampai macam tu. Kita geli lah nak pegang. Dia geram sangat sampai gigit kan. Tu cara dia balas dendam. Sebab Sayyidina Hamzah ni pernah bunuh pak saudara dia dalam perang Badar dulu. Jadi dia dendam tu, cari pasal nak bunuh ni. Sehingga dikatakan dia upah Hindun ni, ada seorang hamba nama Wahsy, hamba kulit hitam. Dia upah Wahsy ni, upah dia kata, kalau kau boleh bunuh Hamzah, aku akan merdekakan terus kau jadi merdeka daripada hamba. Jadi Wahsy ni pergi perang, dia tak cari orang lain lah, dia cari Hamzah je lah kan. Biasa orang lawan ni lawan depan-depan, tapi Wahsy tikam dia di belakang. Tengah sibuk Hamzah duk tang pedang, dia pergi tikam belakang sampai Hamzah jatuh. Itu dia bagi tahu kat Hindun, kata aku dah bunuh. Tu yang Hindun pergi tarik, suruh dia tarik jenazah Hamzah tu, dia robek-robek, cincang-cincang, dia ambil gigit lagi. Lantaran itu dimuntahkannya, dia mengambil telinga-telinga hidung para syuhada, lalu dibuatnya menjadi gelang kaki, gelang kalung. Allahu Akbar, punya jahat dia orang. Dia geram, dia dendam sampai macam tu dia buat kan. Allahu Akbar. Cukuplah kat tu. Apa cerita kita banyak ni macam ni kan. Satu cerita-cerita sahabat Abu Dujanah
benteng Nabi belakang. Abu Talha yang jatuh pakali tu tadi menjadi perisai Nabi. Hatib Abi Balta'ah bunuh balik Utbah bin Abi Waqqas yang dia menyebabkan gigi Nabi ketika dia libas pedang. Dia libas pedang kena baju Nabi, tapi baju besi tak luka lah, cuma Nabi sakit sangat kena pukul tu kuat. Lepas tu libas pedang satu lagi kena belakang, kena tu sampai patah gigi Nabi. Lepas tu Hatib cari balik Utbah ni, dia bunuh pancung tengkok Utbah. Tu perjuangan Abdul Rahman bin Auf berjuang bermati-matian. Malik bin Sinan bapa pada Abu Sa'id Al-Khudri. Ha? Oh, patah gigi Nabi. Oh, insya-Allah Turki tahun depan plan. Tak tu kaki dan kali ini Walid punya pedang tu ada. Ada. Dengan dia punya Baju besi. Tapi cantik pedang dia sangat cantik. Dia ada macam dekat rumah pemulang tu kan. Ada segala batu-batu itu. Alah. Dia kena besar. Kita tengok Arab sekarang pun kita sembang ni. Nak sembang kena langut macam tu. Yang sekarang ni dulu lagi mungkin badan sasar. Sebab terlatih dengan kita sekarang ni manja kan, duduk dalam aircon kan. Dia orang dulu dah terlatih dengan lasak, dengan penat apa semuanya, tak ada masalah. Jadi sebab tu badan dia sasar. Aircon. Aduh, itulah. Jadi itu kekuatan-kekuatan dia orang. Yang paling menarik tentang itulah apa ni, jeritan Nabi, menjerit kata Nabi kena bunuh, Nabi lawan dengan Ubay bin Khalaf, Talha mengangkat Nabi sehingga Nabi kata dia ni wajib syurga. Serangan terakhir daripada kaum musyrikin, para syuhada dicincang-cincang, masya-Allah. Tanda itu kita sambung nanti sejauh mana kecekalan perwira Islam untuk berjuang hingga ke penghujung peperangan.